Jadi subtopik 6.3 6.3 iaitu kekuatan asid dan alkali. Cuba perhatikan kepada dialog yang ditunjukkan di sini. Dialog yang ditunjukkan di sini iaitu bolehkah anda nyatakan persamaan atau perbezaan antara dua jenis asid ini? So pelajar ini, murid ini memberi jawapan kedua-dua asid ialah asid monoprotik. Yang ini pula ion hidrogen terhasil apabila asid dilarutkan dalam air. Yang ini HCl ialah asid kuat. CH3COOH ialah asid lemah. Jadi yang mana satukah di antara jawapan murid-murid ini yang betul, yang menjawab soalan yang ditanyakan. Jadi dalam subtopik asid, kekuatan asid dan alkali ni, apa yang kita nak lihat adalah bagaimanakah sesuatu asid itu dilihat dari segi kekuatan dia. Jadi secara umumnya kita boleh sebut bahawa asid ini dia ada, kita boleh bahagikan dia kepada asid dan alkali ini, kita boleh bahagikan dia kepada dua jenis, secara umum. Alkali pun begitu juga. Asid berdasarkan kepada kekuatan. Kekuatan asid itu kita boleh bahagikan kepada dua. Iaitu ni kekuatan asid. Okay, kita boleh bahagikan dia kepada dua, iaitu asid kuat. Okay, asid kuat dan asid lemah. Untuk alkali pun sama juga. Cuma nanti kita akan pergi ke alkali lepas asid lah. Penerangan dia hampir sama saja. Okey, asid ini yang terbahagi kepada asid kuat dan asid lemah, berdasarkan kepada kekuatan. So maksudnya pembahagian ini berdasarkan kepada kekuatan asid dan alkali. Kekuatan. Dan dia juga ada kaitan dengan nilai pH. Nanti kita akan tengok asid kuat ni biasanya berapa nilai pH dia, dan asid lemah ini berapa nilai pH dia. Okey. Yang pertama sekali, kita telah mempelajari bahawa sesuatu asid itu dia mesti larut di dalam air dan mengayon. Jadi kena ingat balik, asid, definisi bagi asid ni adalah asid adalah suatu bahan kimia, bahan kimia yang mengayon. Ni kena ingat ni. Asid ialah suatu bahan kimia yang mengayon di dalam air. Mengayon di dalam air untuk hasilkan ion hidrogen H+. Ini kena ingat semula. Jadi sesuatu asid itu dia akan menunjukkan sifat keasidan dia disebabkan kehadiran ion hidrogen. Jadi dengan kehadiran ion hidrogen ini, maka sesuatu asid itu akan dikatakan sebagai asid dan menunjukkan sifat asid. So tanpa kehadiran ion hidrogen, maka tidak adalah bahan kimia itu dikatakan asid dan menunjukkan sifat asid. Okey, berdasarkan kepada sifat sesuatu asid itu, yang dia mesti mengayon di dalam air untuk hasilkan ion hidrogen, maka di sinilah kaitan dia dengan pembahagian jenis asid kepada asid kuat dan asid lemah. So apa yang dikatakan dengan asid kuat dan asid lemah? So semuanya merujuk kepada
bagaimana dia mengion. Secara umum ni kita sebut ada asid yang boleh mengion dengan sempurna dan ada asid yang mengion secara tidak sempurna. Maksudnya dia ion sikit-sikit, ada asid yang mengion untuk hasilkan ion hidrogen ini secara keseluruhan. Macam tu. Ya. Jadi berdasarkan kepada keupayaan asid untuk mengion bagi menghasilkan ion hidrogen ini, maka kita definisikan asid kuat ini sebagai asid. Okey, ini definisi dia, nanti kamu rujuk balik kepada buku teks. Asid kuat merupakan asid yang yang mengion secara lengkap. Dia mengion lengkap di dalam air. Di dalam air. Untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. So definisi asid kuat ini adalah apabila sesuatu asid itu dia dapat mengion secara lengkap di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Maksudnya molekul asid itu sebelum dia larut dalam air, dia molekul bila masuk saja di dalam air, larut di dalam air, dia akan mengion. Maksudnya dia akan menghasilkan ion hidrogen secara keseluruhan, di mana semua molekul asid yang asal tadi bertukar menjadi ion hidrogen dan juga ion negatif dia, pasangan dia. Jadi semua bertukar menjadi ion hidrogen dan juga ion negatif. So sebagai contoh kita ambil hidrogen chloride. Hidrogen chloride dalam bentuk gas. So bila kita larutkan dia di dalam air, sebelum ni kita dah tunjukkan. Okey, dia akan mengion menghasilkan ion hidrogen dan ion klorida. Pasangan dia kan. Hidrogen chloride ni, hidrogen dan juga klorin, hidrogen chloride. So bila dia mengion di dalam air, dia akan hasilkan ion hidrogen dan ion klorida. Ion hidrogen dan ion klorida. So apa yang berlaku di sini, semua molekul-molekul hidrogen chloride, semua molekul-molekul hidrogen klorida mengalami proses pengionan sehingga menjadi ion hidrogen dan ion klorida. Bermaksud 100% molekul hidrogen klorida ni bertukar menjadi ion hidrogen dan ion klorida. Maka sebab itulah definisi dia, asid kuat ni dia ialah asid yang mengion secara lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Maksudnya 100% molekul hidrogen klorida itu bertukar menjadi ion hidrogen dan ion klorida. Mengion lengkap. So kena sebut itu mengion lengkap. Jadi itulah. Jadi mana-mana asid yang boleh mengion dengan lengkap, maka dia terpanggil sebagai asid kuat. Mana-mana asid yang boleh mengion dengan lengkap,
So kita panggil dia sebagai asid kuat. So contoh asid kuat. Contoh asid kuat. Ni kena ingatlah ya. Asid hidroklorik. Ni contoh asid kuat. So kalau ada asid hidroklorik, formula dia HCl, dia adalah asid kuat. Yang kedua, asid sulfurik. Asid sulfurik, formula dia H2SO4. Asid sulfurik. Yang ketiga, asid nitrik. Ini 3 asid yang biasa digunakan. Formula dia kena ingat, semua kena hafal lah. HNO3, asid nitrik. So 3-3 asid ni biasa digunakan dalam SPM. Walaupun ada banyak lagi asid-asid kuat yang lain, tapi ini yang paling famous lah di mana-mana sahaja. Okey. So ni contoh dia. Inilah asid kuat. Jadi bila asid kuat, maksudnya dia mempunyai kepekatan ion hidrogen yang sangat tinggi. Kepekatan ion hidrogen ni. Ni ion hidrogen ni kepekatan dia. Kepekatannya adalah tinggi. Jadi kamu kena biasakan dengan penggunaan istilah kepekatan. Kepekatan ion hidrogen adalah tinggi. So bila kepekatan ion hidrogen tinggi, maka itulah dia asid kuat. Jadi kalau asid kuat ni, kalau kena pada kita punya kulit, maka dia akan menghakis kulit kita dengan sangat cepat dan berasap. Jadi dia punya kekuatan sifat dia tu, salah satu dia boleh menghakis semua bahan yang bersentuh dengan asid kuat ini dengan cepat. Jadi sebab itu sangat berbahaya asid kuat ini. Okey, so sekarang kita tengok pula asid lemah. Okey, apa dia asid lemah? Asid lemah ni, dia beza dengan asid kuat adalah asid lemah adalah asid yang mengion. Dia mengion juga. Tapi dia mengion sedikit sahaja. Dan sedikit itu kita panggil dia sebagai separa. Jadi ini istilah yang kamu kena gunakan lah. Asid lemah ialah asid yang mengion separa di dalam air. Di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen yang rendah kepekatannya. Kepekatan ion hidrogen yang rendah. Mana-manalah ayat tu lah. Jadi maksudnya sekarang ni asid lemah ni, dia cuma mengion separa, sedikit sahaja di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen yang sedikit ataupun ion hidrogen yang kepekatan yang rendah. Jadi asid lemah ini disebabkan oleh lemahnya asid ini disebabkan oleh kepekatan ion hidrogen yang rendah. Jadi itu dia punya ni. So contoh yang boleh diberi adalah asid lemah ni adalah contoh dia. Okey, larutan aqueous amonia ataupun kita sebut larutan amonia. Larutan amonia. So larutan amonia ni, dia bila dia larut di dalam air, okey, kamu tengok di sini dia akan mengion secara separa, sedikit sahaja
untuk menghasilkan ion amonium NH4 positif dan juga sorry ya. Ini bukan cikgu dah terterang alkali pula ni. Okey. Contoh asid lemah di sini adalah asid etanoik. Asid etanoik. Kejap. Okey, asid etanoik nama dia. Nanti kita tengok contoh asid lemah yang lain. Dia biasa dalam satu kategori saja. Okey, asid etanoik CH3 COOH. Yang ini nanti masa tingkatan 5 baru kamu belajar asid organik. Asid organik dalam sebatian karbon. Okey, asid etanoik, ni asid etanoik, dia akan mengion separa di mana dia akan hasilkan CH3COO negatif dan juga ion hidrogen. Macam ni. Okey, jadi bila kamu diminta untuk menulis dia punya formula ataupun persamaan kimia yang mewakili pengionan asid, so kamu kena tulis macam ni. Kalau untuk asid lemah, contohnya ni asid etanoik, anak panah dia kena ada macam ni. Satu pergi, satu balik. Sebab apa kena ada dua macam ni? Sebabnya keadaan dia adalah hasil ini boleh bergabung semula untuk membentuk bahan. Dia berbalik, dia boleh bertukar semula. Sebab itulah dia diwakilkan dengan anak panah dua berbalik ini. Persamaan berbalik. Okey. So sekarang ni dia akan menghasilkan ion hidrogen. Yang ini, ion hidrogen ni. Dan kepekatan ion hidrogen ini adalah sangat rendah. Kepekatan dia sangat rendah. Dan purata kepekatan dia lebih kurang 1% sahaja. Ataupun dalam buku teks dia letak 1.24%. Okey, so maksudnya 1% sahaja daripada molekul asid etanoik ni. Jadi dia tidak menghasilkan ion hidrogen yang tinggi. Maka disebabkan kepekatan ion hidrogen yang rendah, sebab itulah dia adalah merupakan asid yang lemah. Asid lemah ni maksudnya kalau kita sentuh dengan tangan, kita tak terasa sangat dia punya sifat menghakis dia tu. Sebabnya kepekatan ion hidrogen dia adalah rendah. Tapi walaupun asid lemah, tapi kalau kena dekat muka berapi jugalah. Dia akan rasa panas. Sebab dia masih lagi asid. Walaupun asid lemah. Okey. Ini yang dimaksudkan dengan asid kuat dan asid lemah. Jadi diharapkan kamu boleh memahami apa yang dimaksudkan dengan asid kuat dan asid lemah. Okey, so di sini apa yang cikgu terangkan tadi, asid kuat, asid lemah. Okey, ni asid lemah. Jadi kalau kita lihat di sini, contoh yang diberi di sini, katakanlah dalam 100 molekul asid lemah, hanya satu molekul sahaja hanya satu molekul asid lemah ni sahaja yang akan terurai atau mengion untuk membentuk ion hidrogen dan ion etanoat. So cikgu lupa sebut tadi, nama yang satu lagi tu adalah ini ion etanoat. Yang untuk asid lemah ni nama dia ion etanoat. Okey. Siapa lagi baru masuk? Umar, Putri. Kenapa lambat Umar?
Oma Putri Zulbarkis, Nurin, Nurin Alia, Nur Azira tak ada. Nur Azira Hanim tak ada. Satu lagi. Adam Mukris Ahmad Firdaus. Baru masuk. Adam Mukris ni semalam pun tak ada ni. Zulfatah pun tak masuk lagi. Okey, mana tadi? Okey, itulah yang dimasukkan dengan asid kuat dan asid lemah. So tolong ingat definisi bagi asid kuat dan juga asid lemah. Okey, yang tu yang kamu kena tahu dalam asid kuat dan asid lemah. So yang lain ini iaitu dia punya soalan aktiviti uji kendiri so tolong buat uji kendiri ni dalam buku nota kamu selepas kamu salin nota berkaitan dengan setiap subtopik, so mesti ada uji kendiri, so sila jawab soalan-soalan yang ditanya. Okey. Jadi satu lagi sebelum kita masuk ke subtopik yang seterusnya adalah okey, asid kuat dan asid lemah ni kita boleh kaitkan dia dengan nilai pH kita boleh kaitkan dia dengan nilai pH Asid kuat ni okey, kebiasaannya nilai pH bagi sesuatu asid kuat ni adalah antara pH 1 hingga pH 3. So pH 3 ni sebenarnya dah jadi lemah lah. Asid kuat yang semakin lemah. Macam tu asid kuat. Kemudian kalau asid lemah, nilai pH dia pula adalah antara pH 4 hingga pH 6. So yang paling lemah sekali adalah yang pH 6 lah. So kita boleh berdasarkan nilai pH, so kita akan boleh tahu asid ni asid lemah ataupun asid kuat. Okey. Jadi itu dia yang merupakan perbandingan di antara asid kuat dan juga asid lemah. Okey, seterusnya kita lihat kepada alkali kuat dan alkali lemah. Lupa pula ada alkali. Okey, sama juga untuk alkali. Dari segi kekuatan kita boleh bahagikan kepada dua. Iaitu alkali kuat. Alkali kuat. Dan juga alkali lemah. Macam asid tadi. Asid kuat, asid lemah. So alkali pun ada alkali kuat, alkali lemah. Okey, so konsepnya sama juga. Kita tahu bahawa kalau asid mengion, mengion untuk hasilkan ion hidrogen. So alkali merupakan bahan kimia yang mengion. Definisi dia hampir sama, cuma ion yang berbeza. Mengion dalam air untuk hasilkan ion apa? Hasilkan ion hidroksida. Ion hidroksida. Ini asas dia. OH negatif. So berdasarkan kepada kekuatan bagaimana sesuatu alkali itu mengion,
di dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. So kita dapat bahagikan kepada alkali kuat, alkali lemah. Alkali kuat pula adalah alkali yang mengion lengkap. Hampir sama macam asid mengion lengkap di dalam air untuk hasilkan ion hidroksida yang berkepekatan tinggi. Berkepekatan tinggi. Jadi ion hidroksida yang dihasilkan oleh alkali kuat adalah tinggi. Kepekatan dia tinggi. Contohnya, contoh kita ada natrium hidroksida, NaOH. Dia akan mengion di dalam air untuk menghasilkan ion natrium dan juga ion hidroksida. Macam tu. So kena ingat yang kuat ni dia anak panah dia satu je. Sebab apa? Sebab 100% molekul natrium hidroksida ni dia akan bertukar kepada ion natrium dan ion hidroksida. So ion hidroksida inilah yang menjadikan sesuatu bahan itu alkali. Okey, jadi contoh-contoh alkali kuat ni banyaklah. Semua yang kalsium hidroksida yang ada logam, magnesium hidroksida. Formula kamu kena ingatlah. Kalium hidroksida. Ni adalah contoh-contoh alkali kuat. So sifat alkali kuat ni nanti kita tengok 6.4. Dia juga menghakis. Sifat menghakis tu ada pada asid dan alkali. So untuk alkali lemah pula, konsep dia sama macam asid lemah, iaitu suatu alkali yang mengion separa. Mengion separa di dalam air, untuk menghasilkan ion hidroksida yang rendah kepekatannya. Rendah kepekatannya. Yang berkepekatan rendah. Macam tu. So sekarang ni sama sahaja. Mengion separa di dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida yang berkepekatan rendah. So contoh dia, inilah contoh amonia. Okey, amonia ni, gas amonia bila larut di dalam air, so dia akan hasilkan, alkali lemah pun dia berbalik, menghasilkan ion amonium, NH4, NH4 positif dan juga OH negatif. So NH4 positif ni tolong ingat, yang ini nama dia ion amonium. Ion amonium. Dan ini ion hidroksida. So ini contoh alkali lemah dan bagaimana dia dihasilkan. Jadi sekarang ni kamu kena ingat definisi bagi setiap asid, alkali kuat, alkali lemah ni, dan juga contoh daripada setiap kategori. Okey, itulah yang berkaitan dengan alkali kuat dan juga alkali lemah. Okey, seterusnya. Seterusnya kita nak tengok pula kepada subtopik 6.4. Subtopik 6.4. Subtopik 6.4 ni iaitu sifat-sifat kimia bagi asid dan alkali. So setelah kita mempelajari apakah itu asid dan alkali dan kekuatan dia, kita nak tengok pula dari segi apa sifat-sifat kimia
untuk asid dan juga alkali. Okey, jadi sifat-sifat ni kamu kena tahulah. Apakah sifat kimia bagi asid dan juga alkali? Okey, yang pertama kita lihat kepada sifat kimia asid. Sifat kimia asid. Okey, dalam subtopik ini, dalam subtopik ini ada banyak eksperimen sebab eksperimen ini semuanya menunjukkan sifat bagi asid dan juga alkali. Ada untuk sifat asid ada 3 eksperimen kalau ikutkan. Sifat alkali pun ada 3 eksperimen. Jadi cikgu tak boleh terangkan di sini sebab terlalu banyak kalau satu persatu. Jadi apa yang boleh cikgu buat adalah cikgu terangkan kesimpulan kepada eksperimen tersebut dan juga definisi ataupun sifat-sifat kimia bagi asid dan juga alkali secara umum. Dan sifat-sifat yang umum ni pun sebenarnya kamu dah tahulah. Okey, yang pertama kita lihat dulu sifat kimia asid. Sifat kimia. Yang ni kita tak bincangkan dekat sini sifat fizikal. Sifat fizikal tu kamu boleh tengok sendiri. Yang penting kita nak tengok sifat kimia asid dan juga alkali. Okey, yang pertama sifat kimia asid ni. Okey, dia ni asas daripada form 1 dah belajar, masa sekolah rendah dah belajar, dia masam. Berasa masam. Okey, kemudian menukarkan kertas litmus. Ni sepatutnya dah tahu, litmus biru ke merah. Kita kena ambil litmus biru. Kalau bertukar kepada merah, bermaksud itu adalah asid. Okey, kemudian nilai pH dia. Kita dah tahu nilai pH-nya kurang daripada pH 7. Maksudnya daripada pH 1 hinggalah pH 6. So, dari segi nilai pH, asid akan berada dalam julat pH 1 hingga pH 6. Okey, ini adalah yang kamu dah tahu. Okey, yang seterusnya, berdasarkan kepada ada 3 eksperimen di sini, maka kita ambil kesimpulan sifat asid yang ada di dalam subtopik ini. Yang pertama adalah, ini kamu kena ingat, asid bertindak balas dengan base untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Garam dan air sahaja. Okey. Jadi sesuatu asid tu bila bertindak balas dengan base, dia akan hasilkan garam dan air sahaja. Contoh tindak balas dia, kalau dalam eksperimen tu, kita akan kata asid tu contohnya asid hidroklorik HCl bertindak balas dengan base ataupun alkali yang dua-dua larutan. So dia akan hasilkan ni natrium hidroksida. So dia akan hasilkan garam. Garam yang akan dihasilkan adalah natrium klorida sebab natrium klorida, okey, dan juga air. Ini persamaan kimia untuk tindak balas antara asid dan alkali. Base di sini maksudnya kita guna alkali lah. Okey, itu yang pertama dalam eksperimen. Okey, yang seterusnya sifat asid dari segi kimia, asid ni okey, kalau dia bertindak balas dengan logam. Okey, asid bertindak balas dengan logam. Dengan logam. So
akan hasilkan garam, ya. Okey. Sebab lepas acid base kita akan belajar garam. Jadi lepas ni kita akan tengoklah apa definisi garam, ya. Garam dan gas hidrogen. Gas hidrogen H2. Okey, so apabila asid bertindak balas dengan logam, maka dia mesti hasilkan garam dan juga gas hidrogen. Okey, ini sifat dia. Sifat kimia bagi asid. Kita ambil asid, contoh dia asid hidroklorik, bertindak balas dengan logam. Contohnya dalam makmal biasa kita guna magnesium ataupun zinc. So dia akan hasilkan garam. Garam dia adalah magnesium klorida MgCl2 dan juga gas hidrogen. Dia akan hasilkan yang ni. Kita seimbangkan. Okey, ini contoh dia. Bila asid bertindak balas dengan logam, dia akan hasilkan magnesium klorida dan juga gas hidrogen. Okey, ini kena ingat. Yang seterusnya adalah asid bila bertindak balas dengan karbonat logam. Asid bila bertindak balas dengan karbonat logam. Karbonat logam. Maka dia akan hasilkan apa hasil dia? Garam, air dan juga gas karbon dioksida. Ini hasil dia. Okey. 3 hasil bila asid bertindak balas dengan karbonat logam. So contohnya kita gunakan asid hidroklorik juga. Okey, asid hidroklorik bertindak balas dengan karbonat logam, contohnya kalsium karbonat. Okey. So bila kita katakan karbonat, karbonat ni sebenarnya dia disebabkan oleh ada ion karbonat. Ion karbonat adalah CO3 2 negatif. So bila dia membentuk molekul dengan kalsium ni, so kita tuliskan formula molekul dia CO3, CaCO3. Sebab ada ion karbonat dalam ni. So bila asid hidroklorik bertindak balas dengan kalsium karbonat, so dia akan hasilkan garam. Garam dia adalah kalsium klorida, CaCl2. Kamu tengok garam-garam kat sini semuanya berbeza-beza sebab dia punya unsur dia berbeza. Tapi kita panggil dia garam. Sebab apa? Nanti dalam tajuk garam kita akan tengok apa definisi dia. Macam mana kita nak tahu sesuatu bahan kimia tu adalah garam. Okey, kalsium klorida. Kemudian dia akan hasilkan air. Dan satu tanda yang paling penting dalam karbonat logam ni, dia mesti menghasilkan gas karbon dioksida. So mana-mana yang ada ion karbonat, bila bertindak balas dia mesti hasilkan gas karbon dioksida. So bila kita dapat gas karbon dioksida, so kita boleh tahulah salah satu daripada bahan yang ada di dalam bahan kimia tersebut mesti ada ion karbonat. Okey, So ni 3 sifat kimia yang perlu kamu tahu, perlu kamu faham dan perlu kamu hafal berkaitan dengan asid. Sifat kimia bagi asid. Maksudnya asid ni bila bertindak balas dengan bahan ini, dia akan hasilkan yang ini. Itu mesti ingat. Dan semua ini kamu kena fahamkan lagi dengan membaca aktiviti 6.4 dalam buku teks muka surat 152 hingga 154. Aktiviti kamu baca dan fahamkan. Cikgu tak boleh nak terangkan kat sini. Ambil masa. Cikgu terangkan konsep saja. So tolong daripada muka surat 152 hingga 154 tolong baca. Untuk memahamkan kesimpulan kepada 3 sifat kimia ini. Okey, seterusnya kita tengok pula sifat
kimia bagi alkali. Okey, sifat kimia bagi alkali ni dia punya yang asas tu kamu pun dah boleh tahulah asas dia, pH dia berapa dari 8 ke pH 14. Okey, kemudian dia punya rasa dia tu tak perlu, dia macam sabun, macam itulah itu yang umum. Sekarang kita nak tengok yang khusus iaitu sifat kimia alkali. Yang penting, yang ni pun kamu tengok kepada aktiviti 6.5 muka surat 156. Tolong baca dia punya aktiviti untuk menunjukkan sifat kimia bagi alkali. So cikgu terus kepada dia punya konsep ataupun kesimpulan sifat-sifat kimia bagi alkali. Okey, yang pertama adalah alkali bertindak balas dengan asid. Dia akan hasilkan garam dan air. Macam asid juga tadilah. Bila asid dan alkali bertindak balas antara satu sama lain, dia akan hasilkan garam dan air sahaja. Yang kedua adalah kalau alkali ni, kita tindak balaskan dia dengan garam amonium. Garam amonium. So dia akan hasilkan gas amonia. Dia akan hasilkan gas amonia. Dia akan hasilkan gas amonia. Okey, contoh dia semua ada dalam buku teks tu. Okey, cikgu tuliskan di sini je lah. Contoh dia. Okey, contoh dia alkali adalah kita ambil kalium hidroksida. Bertindak balas dengan garam amonium. Garam amonium ni mana-manalah, tak kisahlah. Tapi bila sebut amonium kat sini, dia mesti ada NH4. So garam dia tak kisahlah amonium ni, kita ambil amonium klorida, NH4Cl. Amonium klorida. So apa yang berlaku, dia akan hasilkan salah satu daripadanya adalah garam, kalium klorida, kalium klorida. Kemudian dia akan hasilkan air, dan yang paling penting dia akan menghasilkan gas amonia. Okey, so itulah yang kamu kena hafal ni. So alkali bertindak balas dengan garam amonium, contohnya amonium klorida, amonium klorida. So akan hasilkan kalium klorida, air dan juga gas amonia. Itu. So kamu kena usaha untuk hafal, fahamkan. Okey, yang ketiga adalah alkali kalau bertindak balas dengan mana-mana ion logam. Mana-mana ion logam. Ni ion logam. Dia sebab banyak bahan, asalkan dia ada ion logam, so dia akan menghasilkan mendakan. Dia akan hasilkan mendakan hidroksida. Hidroksida logam yang tidak larut. Hidroksida logam yang tidak larut. Okey. Nanti kita akan lihat sifat-sifat garam. Ada garam larut dan ada garam yang tidak larut. So contoh dia dalam kes ini natrium hidroksida. Kita ambil natrium hidroksida. Kemudian bertindak balas dengan mana-mana ion logam. Ion logam ni biasanya dia di dalam larutan. Dia di dalam larutan. So sebagai contoh, kita ambil magnesium. Kita ambil magnesium klorida lah. Magnesium klorida. So dalam ni ada ion magnesium.
Ada ion magnesium. So bila ada ion logam, so apa yang berlaku adalah ion logam tu dia akan bergabung dengan ion hidroksida. So dia akan membentuk magnesium hidroksida, MgOH2. Ya, dia adalah merupakan mendakan atau pepejal. Dan seterusnya bahan lain yang terbentuk adalah natrium klorida. Okey. So yang ni memang yalah mungkin sukar untuk difahami dan diingati nanti bila dah, sebab benda belum habis lagi dalam bab ini, bab yang ke-6 ni memang banyak yang perlu dipelajari. Semua berkaitan dengan sifat-sifat kimia dan tindak balas kimia yang perlu kamu hafal. Jadi cikgu harap kamu berusaha lah sungguh-sungguh untuk cuba memahami dan menghafal semua tindak balas kimia yang ada di dalam kimia ini, terutama sekali dalam asid dan base. Sebab banyak tindak balas kimia yang perlu kamu hafal. Ini baru sifat kimia untuk asid dan juga alkali. Nanti ada lagi tindak balas lain yang perlu kamu belajar. Okey, so seperti biasa untuk tajuk ini pun sama juga. Kamu kena, okey, yang ni yang aktiviti yang kamu kena baca, eksperimen. Tolong baca dan fahamkan. Okey, oleh sebab tak buat eksperimen ni di makmal, jadi semua eksperimen ini tolong dengar sila tuliskan di dalam buku nota. Eksperimen untuk tindak balas sifat kimia asid dan juga alkali ni tolong tulis, kemudian ada perbincangan dekat situ, sila bincangkan dalam buku nota kamu, jawablah soalan. Kalau ditanya soalan tu jawab. Okey, carilah maklumat tu di mana-mana. Sebabnya memang bila kamu buat eksperimen memang kena sediakan laporan lengkap. Okey, laporan lengkap ini sebenarnya bila buat eksperimen kamu kena buat laporan eksperimen. Laporan eksperimen adalah berdasarkan kepada format penulisan kaedah saintifik yang sepatutnya kamu buat. Okey, so sifat kimia alkali pun kamu kena tuliskan dia punya eksperimen ni. Semua di sini cikgu nak kamu tuliskan. Okey, so yang seterusnya tu maksudnya uji kendiri 6.4 muka surat 158. Kamu kena buat seperti biasa dan sila jawab soalan-soalan yang diberikan. Okey. Jadi untuk subtopik yang seterusnya dalam tajuk bab yang ke-6 ni kita ada 12 subtopik banyak. Jadi subtopik 6.5 iaitu kepekatan larutan aqueous. Larutan aqueous. Dan juga selepas itu 6.6. 6.6 iaitu larutan piawai. Ini semua penting larutan piawai. Okey, oleh kerana minggu hadapan adalah cuti sekolah, so tak ada kelas, maka cikgu akan buat rakaman untuk dua-dua subtopik ni ataupun tambahan lagi subtopik yang 6.7 untuk menerangkan konsep dia dalam bentuk video YouTube yang akan cikgu buat nanti. Cikgu nak kamu nanti sila tengok dan dengarkan penerangan cikgu untuk subtopik ini pada minggu hadapan dan cuba fahamkan
ketiga-tiga subtopik ini ya, berkaitan dengan kepekatan larutan. Kemudian larutan piawai, sebab banyak pengiraan di sini ya. Banyak pengiraan di sini. Nanti setiap satu ni akan ada apa yang kamu kena buat. Jadi kena salin nota, kena buat latihan uji kendiri, kemudian soalan-soalan dalam buku modul pun kena lengkapkan. Ya. Okey, jadi itu adalah tugasan kamu nanti semasa cuti sekolah seminggu-minggu hadapan. Ya, jadi tiga-tiga video ni nanti cikgu akan postkan pada minggu hadapan untuk kamu buat pembacaan dan juga pembelajaran. Jadi ini termasuk dalam pembelajaran kita lah. Jadi bila buka sekolah nanti cikgu akan masuk terus kepada 6.8. Ya, so diharapkan kamu semua dapat memberikan perhatian. Ya, walaupun tidak ada buat Google Meet pada minggu hadapan, tapi video-video ni perlu kamu telaah, ya. Kamu belajar, kamu perhatikan betul-betul, ya, banyak pengiraan yang ditunjukkan nanti supaya kamu tidak leka semasa cuti. So, sebelum kita berakhir 42. Okey, so masih lagi orang yang sama. 42, siapa yang masuk ni? Zulfatah tak masuk lagi. Nur Azira Hanim. Baru masuk. Ya, cikgu. Kenapa lambat? Oh, saya dah masuk dah mula-mula. Saya yang first masuk. Lepas tu, tiba-tiba phone saya habis bateri. So, saya charge lah. Lepas tu, charger saya macam dia macam rosak. So dia lambat. So, dia macam saya kena reboot lambat lah. Okey, so tak apalah. Nak buat macam mana kan? Tapi tolong buat ulang kaji terhadap apa yang telah kita pelajari, supaya jangan ketinggalan dalam pembelajaran kamu. Okey, tak apa. So minggu hadapan sila perhatikan video yang akan cikgu postkan. Tak tahu lagi hari apa. Mungkin hari Selasa. Jadi cikgu harap semua dapat menghadirkan diri dengan melihat, menonton video pembelajaran tersebut. Okey, itu saja pada hari ini. Terima kasih, sila lengkapkan nota-nota dan latihan yang cikgu arahkan, dan juga video, jangan lupa video eksperimen berkaitan dengan nilai pH. Mesti dihantar dalam tempoh masa 2 minggu daripada hari Selasa. Maksudnya ada 2 minggu untuk kamu siapkan. Okey, so itu saja. Terima kasih. Tahniah kepada yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Salam. Terima kasih, cikgu.